Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni koleksi hadis hukum jilid kedua. Oleh Kiai Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Tuan guru Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Jadi kita sambung baliklah. Dalam masalah waktu-waktu solat ni. Jadi kita bab masalah ke 165 dak 165. Lebih utama menamakan maghrib dengan maghrib bukan dengan isyak. Lebih utama menamakan maghrib dengan maghrib bukan dengan isyak dah. Takut terbekallah. Hadis ke-338 an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaghlibannakum al-a'rabu 'ala ismi salatikum al-maghrib. Qala wal a'rabu taqulu hiya al-'isha. Riwayat Bukhari Muslim. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu menerangkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu dikalahkan oleh orang Arab Badui. Orang kampung yang Badui ni pada pasir dah. Janganlah kamu dikalahkan oleh orang Arab Badui terhadap nama solatmu maghrib. Orang Arab Badui itu menamainya isyak. Maghrib panggil isyak juga dah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk Muntaqa ayat 1 masuk 201. Hadis ni Bukhari Muslim kuatlah. Hadis ke-338 tersebut diriwayatkan juga oleh Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim. Ada tiga lah kitab lah. Menyatakan bahawa solat maghrib mestilah dinamakan dengan maghrib. Jangan dengan isyak lah. Orang-orang Arab Badui, orang Arab kampung ni nak, dusun ni, menamakan solat maghrib dengan isyak. Poin kedua dah. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani, rahsia kita dicegah menamakan maghrib dengan isyak sebagaimana orang-orang Arab Badui. Apa? Okey, kata Hafiz Ibn Hajar, rahsia kita dicegah menamakan maghrib dengan isyak sebagaimana orang-orang Arab Badui adalah kerana menurut kebiasaannya isyak itu dari sejak hilang mega merah. Hilang mega merah tu baru isyak dah. Jika kita isyak dibuat maghrib, tentulah orang memahamkan bahawa awal waktunya sejak dari hilang mega merah itu. Isyak tu waktu hilang, masuk waktu isyak lah, hilang mega merah, habis waktu maghrib dah. Kalau panggil isyak tukar lah dah. Maghrib panggil isyak, semayang maghrib panggil isyak tu tukar lah. Sebenarnya waktu isyak tu ialah hilangnya mega merah. Kata An-Nawawi dimakruhkan lantaran mengingatkan hadis ini menamakan maghrib dengan isyak. Penetapan ini tiada dipersisihkan oleh para ulama. Dimakruhkan lantaran mengingatkan hadis ini menamakan maghrib dengan isyak. Penetapan ini tiada dipersisihkan para ulama. Jadi semua ulama sepakat makruh panggil solat maghrib tu dengan nama isyak dah. Ijma' dah, sepakat dah. Poin ketiga dah, hadis ini tegas menerangkan bahawa solat maghrib mestilah dinamakan solat maghrib. Tidak disukai kita menamakannya dengan solat isyak. Walaupun menurut dasar bahasa kita isyak melengkapi maghrib. Isyak ni malam, termasuk maghrib pun isyak juga, ikut bahasa dah. Isyak dalam pengertian bahasa awal malam maksudnya dah. Isyak ni maksudnya awal malam. Termasuk dalam maghrib sungguh, termasuk dalam waktu isyak awal tu dah. Awal malam sejak dari terbenamnya matahari. Akan tapi kerana syarak menamakan solat yang dikerjakan sudah terbenam matahari, walaupun belum gelap malam dengan maghrib, dan menamakan solat dikerjakan sudah hilang mega merah, sudah gelap malam dengan isyak, hendaklah kita menamakannya demikian juga. Jadi ada istilah ni ikut bahasa, ada istilah ni ikut syarak. Jadi kita kena ikut syarak, ikut agama dah, ikut hukum syariat. Bukan sekadar bahasa Arab saja dah. Istilah-istilah pun berbeza-beza hukum syarak. Solat ni doa lah maksudnya dah. Tapi solat dalam masuk syariat ni ada rukuk, ada sujud, ada ruku-rukunya. Jadi tidak boleh kita tukar-tukar lah.
Kita nak solat pakai doa saja tak boleh. Solat tu mengikut rukun syariat. Doa memanglah asal hukum bahasa doa, tapi kalau kita tukar tak semayang, kita tak ada rokok sujud tak takbir, tiba-tiba kita kata doa tu kita panggil solat juga. Tu bercanggah lah. Begitu juga sini. Maghrib kena panggil waktu maghrib lah. Solat maghrib tu lah. Isyak kena panggil isyak mengikut syariat. Mengikut bahasa awal malam isyak ni. Jadi isyak tak boleh dinamakan pada maghrib. Tak boleh. Okay, masalah ke-166. Waktu isyak, keutamaan mentakhirkannya, kepentingan memelihara hak jemaah. Waktu isyak, keutamaan mentakhirkan, melewatkannya, dan kepentingan memelihara hak jemaah. Memelihara kepentingan masyarakat jemaah. Hadis ke-339. An Ibn Umar radhiyallahu anhu qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala asy-syafaqu al-hamratu fi idza ghaba asy-syafaqu wajibatis salah rawahu Daraqutni. Hadis ke-339 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu menerangkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaq mega itu syafaq mega itu merah, syafaq merah apabila telah terbenam syafaq merah tu wajiblah solat isyak. Ada Daraqutni. Hadis ke-340 an Aisyah radhiyallahu anha qalat atama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan bil atamati fanada Umar nama an-nisa'u was-sibyan fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma yantaziruha ghayrukum wa lam tusalla yawma idzin illa bil Madinah thumma qala sallaha fima baina ay yaghiba asy-syafaqu ila thuluthil lail rawahu an-Nasa'i. Hadis ke-340 dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melambatkan solat atamah. Ini solat yang dikerjakan dalam sepertiga malam pertama, solat isyak dah. Kerana itu berserulah Umar, para wanita dan anak-anak telah tidur. Hebat Bersepuluh sebelah. Maka Rasul pun keluar dari masjid lalu berkata, apakah tak ada orang lain dari mereka yang salat? Pada waktu itu jemaah isyak hanya didirikan di Masjid Madinah saja maksudnya. Setelah itu Nabi pun bersabda, kerjakanlah solat isyak dari antara terbenam syafaq hingga sepertiga malam. Hadis riwayat Nasa'i. Jadi terbenam syafaq tu, hilang syafaq megah-megah tu hingga sepertiga malam 10 sebelah 12 gitulah sebelah. Hadis ke-341 an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuakhiru al-isya al-akhirah rawahu Ahmad wa Muslim wa Nasa'i. Hadis ke-341 dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah melambatkan salat isyak yang kedua. Hadis Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i. Jadi Nabi di akhirul isya al-akhirah. Isyak akhirah tu, isyak yang akhir tu maksudnya sembahyang isyak lah. Isyak dia ada unsur bahasa sikit kan. Awal malam sembahyang isyak pertama tu maghrib dah. Tapi bahasa ni ikut bahasa. Hadis ke-342 an Aisyah radhiyallahu anha qalat kanu yusalluna al-atamata fi ma baina ay yaghiba asy-syafaqu ila thuluthil lail. Rawahu Bukhari. Hadis ke-342 dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, para sahabat mengerjakan salat isyak dalam waktu antara terbenam syafaq. Mega merah itulah syafaq dah. Hinggalah sepertiga malam. Hadis Bukhari. Mula-mula masuk waktu isyak sehingga 1/3 malam, ke 10 sebelah gitu Muntaqa di 1/23. Hadis ke-343 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an ashqa ala ummati la amartuhum ay yuakhiru al-isya'a ila thuluthil lail aw nisfihi. Rawahu Ahmad wa Ibn Majah wa Tirmizi. Hadis ke-343 dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya saya tidak takut menyukarkan umat, tentulah saya menyuruh melewatkan salat isyak hingga sepertiga malam. Atau hingga separuhnya, hingga 1/2 malam lah, ke 1, ke 12 1. Hadis Ahmad, Tirmizi dan Ibn Majah. Muntaqa di 1/23. Hadis Ahmad, Tirmizi dan Ibn Majah. Hadis ke-344 an Jabir radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli az-zuhra bil hajirah wal 'asra wasyamsu naqiyatan wal maghriba idza wajabat wal 'isya'a ahyanan yuakhiruha
wa ahyan yu'ajjilu idza ra'ahum ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara was-subha kanu aw kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalas. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim lah. Hadis 344 dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat zuhur di waktu hijrah. Di waktu matahari sedang panas, sudah tergelincir matahari, waktu awal zuhur lah. Mengerjakan salat asar di ketika matahari masih putih bersih. Maksudnya tinggi lagi lah. Cukup apabila masuk waktu, kata-kata masuk waktu terus solat lah. Mengerjakan salat maghrib sudah terbenam matahari. Salat isyak terkadang-kadang bila takhirkannya dan terkadang-kadang beliau segerakannya. Bila beliau lihat para jemaah belum berkumpul, beliau menambahkannya. Nampakkan salat isyak lah. Salat subuh para sahabat atau Nabi SAW mengerjakannya di waktu ghalas. Gelap lagi lah. Dalam kegelapan akhir malam atau di permulaan fajar. Maksudnya awal-awal subuh tu salat selalu. Itu salat awal waktu subuh. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ke-345 an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala akhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatul isya ila nisfil laili thumma shalla thumma qala qad shalla an-nasu wa namu ama innakum fi salatin man tazartumuha qala Anas radha'u ka'anni anzuru ila biyadi khatamihi lailata idzin. Riwayat Bukhari Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, pada suatu malam Rasul mentakhirkan melewatkan salat isyak hingga separuh malam. Kemudian beliau solat. Sesudah beliau solat, beliau bersabda, orang lain daripadamu ini telah solat dan telah tidur. Ketahuilah bahawa kamu dipandang sebagai dalam solat selama mana dalam masa kamu nanti-nantikan solat. Tunggu nak semaya bersama jemaah ni, tunggu saja pun macam dalam keadaan solat dah, boleh pahala solat. Anas berkata, seolah-olah aku melihat kelipan cincinnya pada malam itu. Nampak kilat cincin Nabi dah. Hadis Bukhari dan Muslim. Sepakat Bukhari Muslim. Poin pertama, hadis ke-339 kata Ad-Darqutni dalam Al-Gharaib. Hadis ini gharib, pelik lah, ganjil. Perawi-perawinya kepercayaan thiqah. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Bahaqi dan Ibnu Asakir. Al-Bahaqi dan lainnya menegaskan bahawa hadis ini sahihnya mauquf. Bukan kata-kata Nabi, kata-kata sahabat, sahih lah. Cerita mana? Syafaat mega itu merah, bila terbenam syafaat, wajiblah solat isyak dah. Kata kita. Okey. Hadis ini menegaskan bahawa Ibnu Umar jika dipandang hadis ini mauquf memaknakan syafaat dengan cahaya merah di kaki langit. Ibnu Umar seorang ahli lughah, ahli bahasa. Pendapatnya dalam urusan lughah menjadi hujah. Jadi hujah ni kata-kata Ibnu Umar dalam bahasa dia. Dan menyatakan bahawa akhir waktu maghrib ialah di ketika hilangnya syafaat. Hilangnya mega merah ni. Tegasnya dengan hilang syafaat, mega merah tu masuklah waktu isyak. Hadis 340. Hadis 340 Ahmad Al-Bukhari dan Muslim ada meriwayatkan hadis yang semakna dengan ini dari jalan Aisyah, Abu Musa, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini menyatakan bahawa kita disukai melambatkan isyak dari awal waktu. Hadis ini menyatakan bahawa kita disukai melambatkan isyak dari awal waktu. Hadis 341 menyatakan keutamaan kita melambatkan solat isyak, juga menyatakan bahawa isyak itu dinamakan isyak akhirah, isyak yang kedua lah. Isyak pertama maghrib tapi Nabi tak bagi sebut isyak dah, tak apalah. Di segi bahasa ni dah. Hadis ke-342 menyatakan bahawa para sahabat melambatkan solat isyak hingga sepertiga malam. Hadis ke-343 kata Tirmizi sahih. Hadis yang semakna dengan ini diriwayatkan juga dari Jabir ibn Samurah, Jabir ibn Abdullah, Abu Barzah al-Aslami, Ibn Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, Zaid ibn Khalid al-Juhani dan Ibn Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini menegaskan keutamaan kita melambatkan solat isyak dan menyatakan bahawa hikmah tidak diberatkan kita melambatkan isyak. Yakni melambatkan isyak itu lebih utama tapi tidak wajib lah. Adalah untuk menjaga kemaslahatan umum jugalah. Kita tengok masyarakat siapa kau susah orang nak kerja esok ke apa.
masalah pula baik dia perawalkanlah asal-asal dia molek lewat dah. Di sini juga menyatakan bahawa waktu isyak terus berlangsung hinggalah sepertiga malam atau hingga separuh malam. Jangan solat lepas pukul 12, pukul 1 baru nak solat. Tidur dulu lambat. Dan bangunlah awal lagi sebelum pukul 12 sebelum pukul 1. Hadis ketiga 44 menyatakan bahawa apabila makmum telah berkumpul hendaklah imam menyegerakan solat. Poin dia berkumpulnya makmum ni. Hadis ketiga 45 menyukai kita mentakhirkan melewatkan solat isyak supaya lama menantikan solat isyak itu. Lagi lama lagi banyak pahala kita tunggu solat isyak. Menanti jemaah yang datanglah disyariatkan. Ringkasnya hadis ini memberi perhatian supaya para imam perhatikan hak jemaah. Kalau jemaah ramai lagi kurang, tunggu sikit. Kalau dia penuh, cepatkan solat. Tengok kepentingan jemaah. Kalau jemaah boleh semayang baca surah panjang, bacalah surah panjang sikit. Tapi kalau makmum tu nak cepat pergi kerja ke, masalah kerja ke apa, cepatkan dia solat sikit dah. Jadi benda tu kena perhati hak umum. Poin kedua, di antara fuqaha sahabat yang menetapkan bahawasanya syafa' mega merah tu selain dari Ibnu Umar ialah Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Ubadah. Hadis sokongnya lah. Jadi bukan Ibnu Umar saja, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah dan Ubadah juga kata mega merah lah syafa', hilang tu bawa masuk waktu isyak. Di antara imam-imam mazhab Imam Malik, Syafi'i, Ibnu Abi Layla, As-Sawri, Abu Yusuf, Muhammad, Abu Thar dan Daud. Yang sama dengan Ibnu Umar. Di antara ulama Ahlul-Bait yang berpendapat demikian ialah Zaid bin Ali, Al-Qasim, Al-Hadi, Al-Mu'ayyid Billah, Abu Talib dan Nasir. Tu ulama Ahlul-Bait. Tapi Syiah lain sikit tu ikut dia lah. Kira Ahlul-Bait itu pendapat sama dengan Ahli-Sunnah. Di antara imam lugha, imam ulama-ulama besar dalam bahasa Arab ni yang menetapkan begitu ialah Al-Khalid dan Al-Farrah. Dan Al-Khalid dan Al-Farrah ni pun kata hilang syafa' merah tu, mega merah tu dikatakan masuk isyak lah. Isyak tu lepas hilang mega merah. Kata Abu Hanifah, Al-Auza'i, Al-Muzani, Al-Baqir, syafa' itu ialah cahaya putih, cahaya terang. Itu kata Abu Hanifah. Pendapat ini diriwayatkan oleh Mu'az Ibn Jabal, Umar Ibn Abdul Aziz dan dipegang oleh Ibn Muzir dari ulama Syafi'iyah. Syafa' tu bukan masuk hilang mega merah lah. Syafa' tu bukan mega merah, tapi syafa' tu cahaya putih. Masuk isyak juga dah. Kata Ahmad, syafa' itu warna merah dalam padang luas dan cahaya putih, cahaya terang dalam kampung. Itu kata Imam Ahmad Ibn Zul. Kata Ibn Hazam yang diukilkan juga oleh Ibn Sayyidin Nas dalam Syarah Tirmizi, para sarjana yang mengetahui urusan matalik, tepat terbit matahari boleh ke apa ni, dan magharib, terbit dan tenggelam matahari lah. Matalik dan magharib ni terbit dan tenggelam matahari, menetapkan bahawa cahaya putih hilang pada sepertiga malam yang pertama, pada penghujung malam lah. Kemudian bila berkata telah diyakinkan bahawa waktu salat isyak itu telah masuk sebelum sepertiga malam yang pertama. Nas telah menegaskan bahawa waktu isyak masuk sebelum lenyap syafa' yang diartikan dengan cahaya putih. Kalau demikian teranglah bahawa waktu isyak telah masuk dengan lenyapnya syafa' yang diartikan dengan mega merah itu. Jadi sebelum masuk cahaya putih lah. Sebelum masuk cahaya putih ni maksudnya selepas hilang mega merah. Diriwayatkan dari Makhul bahawa beliau berkata, apabila telah hilang mega merah, solatlah kita. Kata Sufyan yang demikian itu lebih kami sukai. Dialah syafaq menurut faham kami. Cahaya putih tiada hilang sebelum berlalu sebahagian malam. Lambat doa pula tunggu syafaq putih hilang dah. Jadi yang penting ni syafaq tu. Hilang syafaq merah tu mega merah lah. Kata An-Nawawi, seluruh ulama menetapkan bahawa awal waktu isyak ialah hilangnya syafaq. Walaupun mereka bersisih dalam menetapkan pengertian syafaq tersebut. Menurut kami syafa' itu ialah mega merah, bukanlah cahaya putih. Kemudian para ulama bersisih faham pula tentang akhir waktu isyak. Bila habis waktu isyak? Kata Umar bin Khattab, Al-Syafi'i, Umar bin Abdul Aziz, Al-Hadi dan Al-Qasim, akhir waktu salat isyak ni sepertiga malam. Menurut riwayat lain dari Al-Syafi'i juga akhir waktu isyak tengah malam. Imam Syafi'i ni tiba-tiba kita Melayu ni tak tahu nak. Dia ingat kau sampai subuh saja ada pendapat dah.
Dalam mazhab Syafi'i tak betul. Imam Syafi'i sendiri kata sampai tengah malam dah waktu isyak. Nah, riwayat lain lah. Al-Baghawi, Ar-Rafi'i, Al-Mawardi, Al-Ghazali dan Asy-Syashi menetapkan bahawa pendapat yang lebih sahih dari Imam Syafi'i adalah akhir isyak sepertiga malam. Berat lagi. Bukan separuh malam, sepertiga malam waktu akhir pukul 10 11 tu tak boleh semaya dah, habis waktu dah. Dah. Abu Isa Asy-Syirazi menyatakan bahawa yang lebih sahih dari pendapat Syafi'i akhir isyak separuh malam. Dah. Bukannya sampai subuh je. Separuh malam Ada hadis yang sahih dah pendapat ni. Menurut pendapat Abu Hanifah, akhir waktu isyak saat terbit fajar sampai subuh lah. Kata An-Nawawi, menurut pendapat kami ulama Syafi'iyah, bukan Syafi'i ni, ulama Syafi'iyah, isyak itu mempunyai 4 waktu, iaitu waktu fadilah, waktu ikhtiyar, waktu jawaz dan waktu uzur. Waktu fadilah ialah waktu permulaan waktunya, waktu ikhtiyar sudah awal waktu hingga sepertiga malam atau separuh malam. Waktu jawaz dari separuh malam hingga terbit fajar. Waktu uzur ialah waktu maghrib bagi mereka yang menjamakkan solat antara safar ataupun hujan. Waktu uzur ni jamak lah. Jadi waktu jawaz tu separuh malam hingga terbit fajar tu jawaz. Dibolehkan lah. Mengikut Imam Nawawi dia. Kata istakhri. Apabila telah hilang waktu ikhtiyar, ulama Syafi'i kata. Apabila telah hilang waktu ikhtiyar, hilanglah waktu isyak. Waktu ikhtiyar tu waktu sampai sepertiga malam atau separuh malam habis waktu isyak. Dan berdosalah orang yang tidak mengerjakannya dalam waktu ikhtiyar tersebut. Jadi lepas waktu 12 malam, 1 malam tak solat lagi, isyak dosa dah. Dan menjadilah solat isyak dikerjakannya dibuka waktu ikhtiyar, qada namanya. Lepas pukul 12, lepas pukul 1 solat isyak, ini kira qada dah, kira qada. Mengikut istikhari ulama usul mazhab Syafi'i ni. Kata Ibn Hazm menetapkan akhir waktu isyak hingga fajar suatu kesalahan nyata. Sampai subuh ni tak betul Ibn Hazm kata ni. Kata Ibn Qudamah, apabila telah berlalu sepertiga malam, hilanglah waktu ikhtiyarnya. Adapun waktu darurat hingga waktu fajar. Itu kata Ibn Qudamah. Kata pengarang At-Tatimmah, dalam daerah kutub, ada waktu yang pendek malam. Ini masalah kutub utara, kutub selatan dah. Kutub utara biasanya nak ramai orang selatan ni payah jaga orang duduk dah. Kalau lewat sikit pun tidaklah berat mana, tapi hak biasa masalah kutub utara. Negara Skandinavia gapo atau patah saja. Kata pengarang At-Tatimah, dalam daerah kutub ada waktu yang pendek malam. Antara demikian syafaq tidak hilang di tempat itu. Maka menetapkan waktu isyak untuk tempat-tempat tersebut ialah setelah berlalu waktu yang menurut di tempat-tempat lain telah hilang syafaq. Lebih kurang lah. Ulama situ kena ijtihad lah. Ada yang mengatakan antara maghrib dengan isyak kira-kira 1/6 malam. Maka kalau panjang separuh 1/2 malam, panjanglah 1/6-nya. Kalau pendek, pendeklah 1/6-nya. Kira malam lah, atas malam panjang masa setengah malam. Kemudian dari itu para ulama salah berlain-lain pula pendapatnya tentang hukum menambah-nambahkan solat isyak. Syafi'i dalam kitab qadimnya Al-Imam, kitab lama je lah. Kitab Al-Ummu tu kitab akhir dia dah. Al-Imam ni kitab lama dia. Menyukai sebab isyak itu dia segerakan di awal waktunya. Dalam segala kitab-kitabnya yang jadi, yang baru, dan lain-lainnya, menyukai dia lambatkan solat isyak berdasar kepada hadis ini. Abu Hanifah, Malik, Ahmad, Ishaq dan lain sunat melambatkan solat isyak. Dihikayatkan oleh Tirmizi yang demikian ini dari kebanyakan ulama sahabat dan tabi'in, dan dinukilkan juga oleh Ibn Munzir dari Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Kata An-Nawawi, menurut dalil melambatkan isyak itulah yang lebih sahih dalam mazhab Syafi'i. Sebagaimana telah ditahqiqkan Az-Zahiri dan Al-Kafi. Itu kata An-Nawawi dah. Ikut dalil ke? Bukan ikut kitab ni, ikut dalil. Dalil memang ikut dalil ke? Kalau Imam Syafi'i pun ada 2 qaul dah. Jadi kena ambil hak qaul, hak kata dekat dengan dalil lah. Gitu dah. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani, orang yang sanggup menambatkan isyak tiada takut akan tertidur, tiada menyusahkan para makmum, lebih utama baginya menambatkan solat isyak. Tu poinnya lah. Jangan susah makmum. Kalau boleh, kalau siapa kau jadi kurang jemaah, jadi masalah solat jemaah pula, tak boleh, tak molek dah. Nukilkan oleh Ibn Munzir dari Al-Laits dan Ashab bahawa batas menambatkan solat isyak itu hingga sebelum sepertiga malam. Itu kata Ibn Munzir, Al-Laits dan Ishaq.
Kata Ibn Daqiq al-Ain, apabila berlawanan dua perkara pada seorang, mendahulukan solat di awal waktu dengan sendiri atau melambatkannya dengan jemaah, maka yang manakah yang lebih utama? Menurut pendapatku, utama dilambatkan untuk jemaah. Jemaah lah poin ni. Kalau seorang tak ada pedah nak lambat kawan. Kata Ibn Hazm, menyegerakan solat di awal waktunya diutamakan selain dari solat atamah. Solat isyak lah. Yang utama ditakhirkan dalam segala keadaan, terkecuali kalau menyukarkan dan terkecuali zuhur untuk jemaah di musim panas. Zuhur pun boleh lewat kalau panas. Isyak pun baik lebih afdal diperlewatkan solat, kecuali lah siapa menyukarkan jemaah. Perbahasan ketiga, tentang awal waktu solat isyak, kita mentarjihkan faham Ibn Umar. Syekh ni lah Kiai Hasbi As-Siddiqi, Muhammad Hasbi As-Siddiqi, Tunku Muhammad Hasbi As-Siddiqi ni. Dia kata tentang awal waktu isyak, kita mentarjihkan faham Ibn Umar tentang hal waktu isyak tu habis syafaق merah lah. Tentang akhir waktu isyak, menurut hasil yang diperolehi dari mengumpulkan hadis-hadis yang berkenaan dengan waktu isyak, ialah separuh malam. Di kidali hadis kuatnya separuh malam lah. Ada Sahih Bukhari pada. Kebolehan solat isyak sudah separuh malam tu lepas pukul 1 hingga fajar, hingga subuh tu ditentukan untuk orang-orang yang uzur sajalah. Sakit enggak apa, bukan sengaja tidur mengelewat. Penetapan ini tak dapat dibantah lagi kerana hadis terang-terang menyatakan ila nisfil laili, hingga tengah malam, hingga separuh malam dah. Real hadis ni. Jadi bukan main-main. Kita kena belajar hadis, jangan dengan pendapat ulama tanpa hadis kan. Barulah kita ni betul faham kata ulama, tidak kita salah faham tentang kata ulama dah. Kita beringat-ingatlah. Sekurang-kurangnya kita beringat Nabi solat ni, Nabi kata sampai separuh malam ni. Kita tak boleh mudah-mudah melewatkan. Kemudian tentang melambatkan solat isyak hingga sebahagian malam telah ditegaskan oleh sabda Nabi dan perbuatan-perbuatannya sendiri. Kerana itu utamalah kita mentakhirkan melewatkan solat isyak, teristimewa jika kita bersendirian. Hadis yang tersebut ini menyatakan selanjutnya bahawa ibadah solat telah wajib dengan masuk waktunya. Hadis yang menyuruh agar kita menyegerakan solat di awal waktu tiada mengenai isyak dan zuhur di musim panas. Ada hadis yang suruh kita cepat solat di awal waktu ni, tak ada kaitan dengan solat isyak dan solat zuhur di musim panas. Jadi hak suruh cepat tu solat lain lah, maghrib, subuh, asar dah. Tapi kalau waktu hak isyak dengan zuhur ni boleh diperlewatkan. Zuhur di musim panas boleh kita lewat sikit, isyak pun boleh kita lewat, kecuali masalah ganggu masalah masyarakat lah, jemaah lah. Okay, masalah ke-167, tidur sebelum menunaikan solat isyak dan duduk bercakap-cakap sudah solat isyak. Hadis ketiga, okey, kita tunggu dulu. Perbahasan tadi tak? Perbahasan tadi kita baca surah Muntaqah jilid 1 muka 2, dan Allah Ta'ala jilid 1 muka 410 hingga 411. Ar-Radhatul Nadiyah jilid 1 muka 70, Al-Majmu' jilid 3 muka 65 dan 67, Subul Salam jilid 1 muka 146, Al-Muhalla Ibn Hazm jilid 1 muka 105 hingga 179. Sahih Muslim jilid 1 muka 78 179, Al-Mughni jilid 1 muka 357. Tu rujuk ke kitab lah, perbahasan kita ringkaskan. Kiannya ringkaskan dalam kitab ni. Baru kita masuk masalah ke-167. Tidur sebelum menunaikan solat isyak dan duduk bercakap-cakap sudah solat isyak ni. Hadis ke-346 an Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yastahibbu an yu'akhkhira al-isya'a allati tad'unaha al-'atamah wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha rawal jamaah. Hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu menerangkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mentakhirkan solat isyak yang kamu namainya dengan atamah. Dan adalah beliau tiada suka tidur sebelum solat isyak. Solat lepas solat maghrib sebelum solat isyak tak suka tidur. Sebagaimana tiada suka duduk bercakap-cakap lagi sudah solat isyak. Lepas solat isyak tak suka bercakap. Tidur awal-awal dah. Hadirat jamaah al-hadis. Ini Sahih Bukhari Muslim jasa jemaah ni nak. Nasa'i Ibn Majah, Abu Daud ke apa dah. Nah, 5 kitab hadis. Hadis ketiga tempat petujuh nak. Hadis ke-37 an Ibn Mas'ud radhiyallahu qala jadaba lana Rasulullah sallallahu apa ni?
At-tamra ba'da al-isya. Rawi Ibnu Majah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah mencegah kami duduk-duduk bercakap-cakap berbual-bual sudah solat isya. Hadis Rawi Ibnu Majah. Hadis ke-438 an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasmuru ba'da isya. Yasmuru 'inda Abi Bakr radhiyallahu al-lailata kadzalika fil amri min umuril muslimin. Ahmad wa Tirmizi. Hadis 348 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah duduk bercakap-cakap dengan Abu Bakar pada suatu malam, membicarakan beberapa urusan umat. Hadis Ahmad dan Tirmizi. Dan Nabi tak suka pun kalau ada urusan penting, urusan umat, Nabi boleh lagilah berbual, berbincang, mesyuarat boleh. Tapi kalau benda tak berfaedah, karaoke ke apa dan perempuan nak darah, tak boleh dah. Okey, poin pertama, hadis ke-346. Menurut riwayat Ahmad dan Abu Ya'la dari Ibnu Mas'ud bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tak boleh duduk bercakap-cakap sudah solat Isya, melainkan oleh orang yang hendak solat lagi atau orang yang dalam perjalanan musafir. Itu macam mana disebut dalam Majmu' Az-Zawaid perawi-perawi riwayat Ahmad dan Abu Ya'la kepercayaan thiqah. Hadis ini menyatakan bahawa kita tidak disukai tidur sebelum melaksanakan solat Isya. Hadis ke-347 segala perawinya sahih, kesahihannya diakui oleh Ibnu Sayyidin Nas. Hadis ini menyatakan bahawa kita tidak disukai duduk bercakap-cakap sudah solat Isya, makruh. Hadis ke-348 kata At-Tirmizi, hadis ini hasan. Hadis ini menyatakan bahawa duduk berbincang setelah solat Isya disukai kalau diperbincangkan itu urusan-urusan berharga yang penting dan berisi. Poin kedua, kata Ibnu Isa dan At-Tirmizi, kebanyakan ulama tidak membolehkan kita tidur sebelum solat Isya. Golongan terkecil membolehkannya. Kata Ibnu Mubarak, kebanyakan hadis menyatakan makruhnya. Makruhlah solat bercakap-cakap setelah solat Isya ni, ataupun tidur sebelum solat Isya ni. Kebanyakan hadis menyatakan makruh. Daripada itu ada yang membolehkan kita tidur sebelum solat Isya dalam bulan puasa saja. Ada kata boleh untuk solat malam tu lah. Solat tahajud, solat tarawih. Kata Ibnu Sayyidin Nas dalam Syarah Tirmizi, segelintir ulama tidak menyukai kita tidur sebelum kita mengerjakan solat Isya. Di antara yang berpendapat demikian ialah Umar dan Ibnu Abbas. Pendapat ini dipegang oleh Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Segelintir ulama lain di antaranya ulama Kufah, Abu Hanifah dan teman-temannya membolehkan. Di antara sahabat yang membolehkan ialah Ali dan Abu Musa Asy'ari. Sebagai ulama mensyaratkan boleh tidur jika ada orang yang membangunkannya. Faham ini dipegang oleh At-Tahawi, ada lagi diriwayatkan dari Ibnu Umar. Kalau ada geruk tak apa, kalau tak ada orang nak kejut tak molek. Kata Ibnu Arabi, tidur sebelum Isya boleh bagi mereka yang yakin akan bangun dari tidurnya sebelum habis waktu, kerana terbiasa atau ada orang yang membangunkannya. Hikmah dimakruhkan tidur sebelum solat Isya kerana ditakuti akan ketiduran terus sehingga luput solat Isya itu, ataupun solat Jumaat lepas. Kata At-Tirmizi, para ulama sahabat, tabi'in dan ulama-ulama yang kemudiannya bersisih faham dalam hal duduk-duduk bercakap-cakap sudah solat Isya. Segolongan mereka memakruhkannya, segolongan yang membolehkan duduk mempercakapkan pengetahuan dan urusan-urusan yang penting yang berguna. Kata An-Nawawi, bermuafakat para ulama memakruhkan duduk sudah solat Isya, mempercakapkan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang nyata tiada berfaedah. Poin ketiga, hadis Abu Barzah dan Ibnu Abbas memakruhkan duduk bercakap-cakap sudah solat Isya. Secara umum lah, hadis itu secara umum makruh. Hadis Umar membolehkan bercakap-cakap dalam urusan-urusan yang berfaedah yang penting. Maka dengan mengumpulkan hadis-hadis ini, nyatalah bahawa duduk mempercakapkan soal-soal tidak berfaedah sudah solat Isya dimakruhkan. Adapun duduk memperkatakan soal-soal ilmu dan kepentingan-kepentingan yang diperlukan diperbolehkan. Tentang kemakruhan tidur sebelum solat Isya, menurut pentahqiqan kami adalah kerana dikhawatirkan luput Isya. Maka jika ada membangunkannya untuk mengerjakan solat sebelum akhir waktunya, sebelum separuh malam, tentulah ilat sebab kemakruhan itu tidak ada lagi. Ini kata Syekh ni lah. Kalau hilang ilat kemakruhan menjadi boleh berdasar kaedah, segala hukum berkisar sekitar ilatnya sebabnya lah. Apabila ilatnya sebabnya hilang, hilanglah hukumnya. Ini kata Syekh ni. Wallahu a'lam lah. Rujuk Muntaqa jilid 1 mushaf 275 276, Syarah Muntaqal Akhbar jilid 1 mushaf 415 hingga 417.
Majmu' Syarah Mahzab jilid 3 muka 42. Okey, masalah ke-168 dah. Menamakan solat Isyak dengan Isyak dan Atamah. Boleh ke nama Isyak dan Atamah? Boleh nama Atamah. Hadis ke-349 an Abi Hurairah radhiyallahu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa ayastahimmu 'alaihi lastahammu 'alaihi wa law ya'lamuna ma fil hajri la lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauha walau habwan. Rawahu Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah menerangkan bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, sekiranya manusia mengetahui betapa utamanya, afdal utamanya dan banyak pahalanya azan dan sah yang pertama, maka mereka mau berundi-undi, berebut-rebut berundi untuk memperolehkannya. Berebut nak azan, berebut nak sah awal pertama. Adanya tak dapat memperolehi selain dengan jalan tersebut dengan mengundi dah. Sekiranya mereka mengetahui betapa besar pahala bersegera dalam mengerjakan salat zuhur, hajar ni, salat zuhur dah, tentulah mereka mendahului datang kepadanya menghadiri Jumaat awal salat zuhur. Sekiranya mereka mengetahui betapa besarnya pahala mereka perolehi dari menghadiri salat atamah dan subuh, atamah tu Isyak dah, tentulah mereka mendatangi salat berjemaah tu walaupun dengan jalan merangkak pergi salat Jumaat subuh dan salat Jumaat Isyak. Hadir Bukhari dan Muslim. Hadis ke-350 an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yaghlibannakum al-a'rabu 'ala ismi salatikum ala innaha al-'isha wa hum ya'timuna bil ibil. Rawahu Ahmad, Muslim, An-Nasa'i wa Ibn Majah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu dikalahkan oleh orang-orang Arab Badui dalam menamakan salatmu Isyak ini. Jadi Nabi sini hadis ni suruh nama Isyak bukan atamah ni. Namanya Isyak, orang-orang Arabi melambatkan pekerjaan memeras susu hingga agak jauh malam. Mereka memeraskan susu di waktu atamah. Jadi Nabi sini hadis Nabi suruh panggil Isyak lah bukan atamah ni. Hadir Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan Ibn Majah. Okay, hadis 351 an Abi Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu qala wa kana Ibnu Umar idza sami'ahum yaquluna al-atamata saha wa ghadiba. Rawahu Syafi'i. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman berkata adalah Ibnu Umar apabila mendengar orang menyebut atamah berteriak dan marah. Hadis Syafi'i. Jadi tak boleh sebut atamah, sebut Isyak. Terujuk At-Ta'liq Al-Muntaqa di 127. Hadis ketika tempat silam menyatakan keutamaan azan dan berdiri di saf pertama, juga menyatakan kebaikan bersegera pergi menghadiri jemaah zuhur, jemaah atamah, jemaah Isyak dan subuh. Afdal itu solat jemaah Isyak dan subuh walaupun merangkak dah, siapa merangkak berebut dah. Hadis ke-350 lafaz ini menurut riwayat Muslim. Hadis ini menyatakan bahawa kita tidak dibolehkan menamakan Isyak dengan atamah. Tak boleh panggil atamah, kena panggil Isyak. Hadis ke-350. Hadis ke-301 pula, ni asarnya. Menurut riwayat Syafi'i dari Ibnu Umar bahawa Ibnu Umar apabila mendengar mereka menyebut atamah berteriak dan marah sebut atamah dah. Sebut Isyak lah, solat Isyak dengan sebut atamah. Abu Ya'la dan Al-Bahaqi meriwayatkan juga hadis ini dari Abdurrahman bin Ibn Auf dan Ibn Majah meriwayatkannya dari Abu Hurairah. Sanad riwayat Ibn Majah hasan. Hadis ini menyatakan bahawa menamakan salat Isyak dengan salat atamah tidak dibolehkan. Perbahasan kedua, para ulama salaf berpendapatnya berlainan dalam masalah ini. Ada yang tidak suka menamakan Isyak dengan atamah seperti Ibnu Umar. Ada yang membolehkannya seperti Abu Bakar. Menurut nukilan Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah, ada yang memandangnya kurang baik sahaja. Kata Ibn Muzir memandangnya kurang baik dinukilkan dari Malik dan Asy-Syafi'i. Inilah pendapat yang terpilih yang bernilai dah. Mungkin tak boleh rasul tapi kurang baik dah. Kata Al-Qurtubi, kita dilarang menamakan Isyak dengan atamah kerana untuk melepaskan ibadat yang ditetapkan syarak dari menamakan dengan nama yang biasa dipakai buat pekerjaan dunia, iaitu memeras susu. Atamah ni maksudnya peras susu lah. Orang Arab malam-malam gelak-gelak dah. Jadi untuk bezakan istilah syarak dengan istilah dunia dah. Para pemeras susu melambatkan pekerjaannya ke waktu yang agak jauh dari permulaan malam.
Mereka memerah susu pada waktu atamah itu supaya terlepas dari pandangan kaum miskin menarak. Buat lama dia tak biar orang miskin tahu dia keluar susu dia. Kata At-Tabari, kata atamah pada asalnya memerah susu di ketika telah agak jauh malam. Itu ikut bahasa dia. Kerana mereka merujakan salat isyak di waktu itu, mereka menamakan salat isyak dengan atamah. Sebabnya asalnya bahasa maksud lain, tapi kan waktu hampir lebih kurang lah. Kata Maimun Ibn Mahran, saya bertanya kepada Umar tentang orang yang mula-mula menamakan isyak dengan atamah. Beliau menjawab, syaitan. Marah ni. Ibn Umar marah. Syaitan lalu atamah. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, memang ada isyak mula-mula dinamakan dengan atamah. Peringkat awal tu lah. Nama atamah ni. Tapi setelah kata isyak hampir hilang diganti dengan kata atamah, barulah dikeluarkan larangan menamakan isyak dengan atamah. Mula-mula tu Nabi pun panggil atamah lagi dah. Capu-capu lah peringkat awal disyariatkan solat tu dah. Tapi lama-lama Nabi tak bagi dah, lebih kurang gitulah. Jadi yang akhirnya isyak tak boleh sebut atamah dah. Okey, perbahasan ketiga. Hadis pertama menyatakan kebolehan kita menamakan isyak dengan atamah. Hadis tersebut menyebutkan secara tegas nama atamah dalamnya. Hadis kedua dan ketiga tidak membolehkannya oleh kerana tidak dapat diketahui dengan pasti apakah larangan itu terkemudian dari kebolehan ataukah bukan. Hendaklah kita kumpulkan hadis ini dengan jalan menetapkan bahawa menamakan isyak dengan atamah kurang baik, walaupun boleh tidaklah haram. Untuk mengharamkan tiada alasan yang kuat lah. Sampai haram itu tak sampai peringkat haram lah. Rujuk Al-Muntaqa jilid 1 musyad 226 hingga 27, An-Nailul Autar jilid 1 musyad 418 419, Hasyiah An-Nasa'i jilid 1 musyad 270, Syarah Muslim jilid 1 musyad 243, Hasyiah Sunan Ibn Majah Sunan As-Sindi. Itu perbahasan rujukan di kitab-kitab dalam perbahasan bab ni. Padalah sekat tu dah. Sekat masalah ke-168. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.